membuatkan aku sakit hati yang teramat sangat sakit hati. Hey guys, so welcome back to Amirul Aiman Rafi channel. First kali aku nak cakap sorry banyak-banyak sebab last week cuma satu video saja kan, video yang vlog member aku tu. And then aku publish video tu hari Isnin. Hari Selasa aku start demam sampailah ke hari Sabtu. Okay, tapi tak apa, aku akan still teruskan buat video. Kenapa aku tak buat masa aku demam? Memang aku barai gila weh. Balik kerja memang lena. Tapi badminton aku tak tinggal lah kan. Saya orang tanya pula, "Oh, hang demam-demam boleh badminton?" Oh, badminton still kena pi kan, sebab nak bagi keluar peluh kan. Bayangkan aku masa demam tu, aku macam nak makan benda-benda yang pedas, hangat-hangat kan. Nak pergi beli tom yum tak mampu kan. So aku masak dah Maggi kari. Cuma pun dah cukup dah. Okay, so video hari ni adalah berkenaan dengan aku nak review balik smartphone yang aku dapat, iaitu Realme X7 Pro. Aku dah pakai hari ni, tak silap aku dalam hari yang ke-33. Dalam video tu aku kata aku nak review selepas seminggu aku pakai kan. Tapi aku rasa lepas seminggu aku rasa macam tak berapa nak nice lah, sebab aku tak habis explore apa semua lagi kan. Sepatutnya hari ke-30 ataupun hari ke-31, hari Selasa hari tu. Tapi disebabkan memang tak boleh lah, aku nak cakap pun hidung tu sumbat kan, suara aku pun tak sedap apa semua nak dengar kan, sengau pelik kan. So aku stop set. Jom kita review phone aku ni, Realme X7 Pro. Okay, so untuk pengetahuan semua, phone ni macam biasalah aku cakap siap-siap, aku tak beli phone ni, aku dapat daripada hadiah tandingan baca berita Realme. Okay, aku ada dua barang Realme yang aku nak review. Yang ni yang aku dapat, lepas tu aku ada Realme Band ni aku dapat hadiah daripada someone. So nanti pun aku akan review. Cukup sebulan aku pakai, aku akan review. Okay, so jom kita pergi dekat Realme X7 Pro yang aku dapat ni. Okay, so jom first kali kita pick up bahagian belakang. Okay, ni bahagian belakang. Nampak stiker ni pun aku tak buang. And then dia dah tulis kata Realme dekat sini. Okay, so ni bahagian depan dia. Tu adalah PC aku Okay, untuk phone ni aku dah singkatkan kepada beberapa benda yang aku suka and beberapa benda yang paling aku tak suka. Okay, so hampa nak dengar yang mana dulu? Biarlah aku satu mana dulu. Okay, so first kali aku pi yang benda yang aku suka dulu lah. Yang benda yang paling aku suka pasal phone ni adalah, first kali yang paling aku suka adalah pasal dia punya screen. Dia pakai screen Super AMOLED. So screen Super AMOLED ni dia tak pakai dah fingerprint kat belakang ke, tak ada. Dia tak ada fingerprint dekat bahagian button on tepi ni, tak ada. Dia tak ada mana-mana physical button untuk fingerprint sensor. Okay, dia hanya pakai dekat screen. Nampak nampak ni. So bila aku letak je tangan kat sini, dia boleh baca dengan tepat and hampa betul boleh guna. So itu adalah benda yang paling aku suka, screen Super AMOLED. And then kalau hampa tengah panas, hampa buka je brightness paling tinggi. Ini aku pakai dark mode tau. Okay, hampa buka brightness paling tinggi, hampa memang akan nampak lah tengah-tengah panas kan. Macam setengah phone yang aku pakai, Realme 3 Pro aku yang lama, bila tengah panas aku macam jenuh sikit kan, nak tutup skrin baru nak boleh nampak kan. Tapi yang ni, kalau hampa buka brightness paling tinggi, bawah tengah cahaya matahari pun hampa boleh tengok. Aku bila lunch, aku nak pergi makan tengah hari apa semua, nak buka nak buka MySejahtera untuk check in kedai. So kena buka brightness paling tinggi dan senang untuk aku cari terus MySejahtera. So itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah capacity bateri 4500 mAh. Aku bukan nak cerita pasal capacity bateri sebenarnya, aku nak cerita pasal speed charge dia. Okay, speed charge dia daripada 0 sampai ke 100% hanya mengambil masa 35 minit ke 40 minit. Tapi dengan syarat hampa kena pakai adapter yang dia bagi ni dan juga kabel yang dia bagi dalam kotak. Hampa tak boleh pakai mana-mana kabel ataupun adapter yang lain. Okay, so dah cerita pasal charger ni. Yang lagi aku suka adalah pasal dia pakai Type-C. Kalau hampa nak tahu, Realme 3 Pro dulu yang aku pakai, dia pakai micro USB. Tapi kalau yang ni dia pakai lah Type-C. Sebab Realme 3 Pro dulu orang condemn, orang kata phone dah elok, dah perform apa semua. Cuma masalah dia dekat bahagian charge, dia pakai micro USB, dia tak pakai Type-C. So apa kelebihan Realme Type-C ni untuk pengguna iPhone mesti hampa tahu tiap. So senang lah, malam-malam hampa nak cucuk charger tak payah tengok dah, hampa bubuh lah belah atas ke bawah ke, confirm dia masuk. Okay, untuk part seterusnya yang paling aku suka pasal phone ni adalah pasal speaker dia. Kalau hampa nak tahu, selalunya speaker, majority speaker phone adalah dekat bawah. Tapi untuk phone Realme X7 Pro, dia ada dua, satu dekat atas, satu lagi dekat bawah. Dia pakai dua-dua speaker lah. So kalau hampa layan YouTube ke apa kan, hampa tak payah dengar sebelah sini saja. Hampa boleh dengar dua belah atas dengan bawah. So dia akan menghasilkan satu sound yang sedap lah. Memang aku puas hati gila bak speaker dia.
Okay, so jom aku nak demo dekat hampa untuk music kalau hampa dengar dekat phone ni. Aku buka high volume, okay. Ni paling high volume. Okay, so jom kita dengar. Dia bass dia ada, cuma kurang sikit lah, tak berapa nak cantik sangat. Kalau tutup bawah, hampa mesti dengar kat atas. Sini dia punya speaker di atas. So kat bawah ni normal lah, kat bawah ni kan. Itu adalah sedikit sebanyak pasal audio Realme X7 Pro. Aku puas hati lah juga kan dengan speaker yang ditawarkan oleh Realme X7 Pro. Oh, untuk pengetahuan semua, aku tak dibayar tau untuk review ni. Aku just buat untuk hampa yang nak cari phone baru ke apa. So, untuk yang kelima, bila hampa dah pakai screen Super AMOLED, aku memang paling suka adalah 120Hz screen display. Okay, so aku tunjuk kat hampa 120Hz macam mana. Hujan tu. Tak apalah. Untuk screen ni, kalau hampa dah pakai screen Super AMOLED, aku suggestkan dekat hampa adalah untuk hampa pakai 120Hz. Okay, mana nampak ni. Sekarang ni aku pakai 60Hz. So hampa boleh pilih untuk pakai 120Hz. Okay, kenapa kena pakai 120Hz? Hampa akan dapat pengalaman scrolling yang gila bang punya laju lah. Aku demokan dekat hampa. Memang hampa nampak dia tak ada masalah langsung, memang semua gila. Yang slow ni mungkin sebab internet aku. Tapi serius aku cakap, kalau hampa pakai 120Hz, memang hampa puas hati. Hampa nak scroll laju-laju taruh mana pun hampa boleh scroll. Hampa tengok hampa boleh scroll taruh mana-mana pun hampa nak scroll, memang laju gila. Ni baru Facebook. Kalau hampa buka IG ke apa kau kan, hampa boleh je scroll. Nak pula internet hampa smooth kan. Memang hampa tengok IG aku semua gila kan. Memang tak ada masalah pun langsung. Okay, tapi cadangan aku, kalau hampa nak pakai, hampa kena selalu berkawan dengan power bank. Okay, sebab dia agak makan bateri kuat lah juga bagi aku kan. Okay, so tu adalah beberapa kelebihan yang aku suka dekat Realme X7 Pro. Macam first kali tadi pasal thumbprint dan nampak ni laju kan. Lepas tu hampa boleh pakai speaker atas bawah. Lepas tu port charging. Lepas tu screen scrolling refresh rate tu memang laju gila. Memang hampa akan suka gila kalau yang kaki IG tu kan. Yang suka scroll laju-laju tu sesuai lah untuk hampa. Okay, yang aku tak berapa setuju dengan Realme X7 Pro ni. Okay, kalau hampa nak tahu, Realme X7 Pro ni dah dilancarkan tahun lepas dekat China and baru dimasukkan ke Malaysia. Okay, so mereka dah discover apa yang pro, apa yang cons dekat Realme X7 Pro. So apa yang aku dapat dekat sini adalah Realme X7 Pro aku ada beberapa yang aku tak puas hati lah sebenarnya. Aku cakap betul-betul. Okay, so first kali adalah pasal bateri. Bateri yang ditawarkan oleh Realme X7 Pro adalah 4500 mAh. Aku pengguna smartphone yang tegar. Apa-apa pun daripada pagi sampailah ke malam, sampailah ke lena pun aku akan gunakan smartphone aku ni untuk layan YouTube, TikTok, apa semualah. Macam aku 4500 mAh bagi aku tak cukup. Sebab aku lebih suka besar bateri. Tak even cas lambat sikit pun tak apa, aku tak kisah. Macam yang sekarang ni aku pakai Redmi Note 9 Pro ni adalah 5000 mAh bateri. Capacity bateri dia. So kalau phone ni, kalau pun nak tahu, aku jarang guna, and then aku guna untuk shooting saja, and mungkin 3 ke 4 hari sekali baru akan habis bateri dia. Berbanding dengan ini adalah bateri kecil and aku guna selalu. So dia punya bateri tu cepat drain jugalah. So kalau macam hari Ahad pagi aku cas, aku nak kena cas balik hari Ahad pagi tu juga. Kalau aku jarang guna lah. Okay, purata aku guna sehari dalam 15 jam ke atas macam tu lah kan. Tapi tak apa, macam tu lah Realme kata, dia telah pun disokong dengan speed charge 45 minit 10 volt. Daripada 0 ke 100 45 minit je hampa boleh charge bateri ni. Tapi hampa kena guna adapter dengan kabel yang dia bagilah. So itu adalah yang pertama. Yang kedua yang aku tak suka adalah pasal dia punya memory card slot. Untuk pengetahuan hampa, dia tak ada memory card slot. Dia cuma boleh letak dual SIM card saja. Untuk pengguna-pengguna yang pakai dual SIM card sesuai lah. Tapi aku pakai satu SIM card saja, and sepatutnya aku akan letak memory card aku ni. Even storage dia pun dah bagi aku agak besar, 128GB. Tapi aku still kena ada
backup memory card ni untuk apa-apa lah, just backup apa semua kan. So tapi dekat phone Realme X7 Pro ni dia tak bagi slot untuk memory card ni. Okay, so itu adalah keburukan yang kedua yang aku discover. And keburukan yang ketiga ni yang paling membuatkan aku marah adalah dia auto shutdown. Aku tak sure kenapa. Apa bayangkan, selepas seminggu aku pakai, aku pergi lepak dengan member aku, makan-makan apa semua, and then on the way balik tu tiba-tiba phone aku terpadam dengan sendiri. Okay, ambil masa setengah jam juga untuk on. Aku tekan button on ni 3-4 kali pun tak hidup-hidup. Aku tak tahu kenapa. Aku sumbat charger and dia tak ada keluar apa-apa logo ke, logo charging ke, logo Realme ke apa, semuanya tak ada. So aku pun dah macam panik sikit lah kan. Siapa tak panik tiba-tiba phone terpadam kan. So aku pun buat tak tahu lah. So duduk lagi 15 minit apa semua tu, total 45 minit dah. Aku tengok-tengok phone ni berjalan sendiri. Aku pun discover lah kenapa jadi macam ni. Kot lah aku dah set up schedule on off ke apa semua kan. Tapi tak ada sebenarnya. So tak apalah, aku harap-harap mungkin tak jadi lagi lah kan. Tapi duduk selepas minggu tu jadi lagi sekali, dia sama juga. And aku time tu macam redha je lah, nak jadi apa pun jadilah kan. Sebab kita dah biasa jadi first time. And the second time jadi juga, sama juga. Aku biar dalam 45 minit macam tu. Aku tak letak apa-apa charger ke earphone. Memang tak ada earphone pun. Aku tak letak charger dekat apa ke kan. So aku biar dia menyala sendiri. Sampailah kali ketiga dia jadi depan member aku. And then aku pun heran, kenapa dah 3 kali jadi kan. Dia off, and then dalam 30 ke 45 minit tu dia akan menyala balik. So aku pun heran kenapa. Aku contact dengan Realme service center. Dia kata mungkin bug apa masalah kan. So dia pun tak ada update apa-apa lagi. Tapi tak apa, lepas aku pakai ni dalam 3 minggu ke 4 minggu macam tu, dia dah dapat satu software update. Aku download update hari tu. Sampai sekarang Alhamdulillah dah tak ada jadi macam tu. Isu macam tu dah tak ada. So mungkin masalah bug tertentu lah kot kan. Aku tak tanyalah grup-grup yang lain yang jadi juga macam aku, ataupun phone aku saja. Lepas yang aku update hari tu, update software hari tu, dia dah okey, dia tak ada dah auto shutdown sendiri apa semua, dia tak ada dah. Okay, so yang keempat adalah yang paling aku turn off sekali adalah pasal kamera dia. Hampa tengoklah, walaupun dekat sini kamera dia memang ada 4 kamera kat situ. Okay, so dekat sini belakang ni memang kosong. And kat kamera dia ni memang betul-betul membuatkan aku sakit hati yang teramat sangat sakit hati. Okay, sebab apa aku sakit hati? Cumanya kamera ni aku ada bantahan bila aku nak record IG story ataupun WhatsApp status. Dia akan jadi macam ni. Okay, ni aku demo dekat IG story. Nampak IG story, nampak bila zoom dia putih. Lepas tu dia tak mau gelap dah. Ni kelemahan lah bagi aku. Kamera dia tak pun nak cantik sangat. Aku tak suka sangat. Cantik dek. Ni okey, tapi bila aku zoom nampak dia cerah, dia jadi pelik kan tau. Ni status WhatsApp lah, aku buat demo. Okay, ni satu WhatsApp. Tengok ni biasa gelap, elok kan. Bagi aku cantik macam ni. Tapi bila aku zoom dia macam cerah sangat. Aku tak suka features macam ni lah kan. Aku memang tak suka macam tu kan. Sebab bila pun record okey, lepas tu tiba-tiba pun nak zoom, dia jadi macam kecerahan dia tu terlalu tinggi tau. Aku memang turn off gila bila aku nak buat IG story apa semua. Bila aku nak buat WhatsApp status, aku memang terpaksa macam kadang-kadang aku macam lantak post je lah. Sebab tu kalau hampa tengok IG story ataupun status WhatsApp aku, hampa tengok kenapa tiba-tiba cerah. Itu adalah pasal phone ni. Aku tak sure kenapa. Aku memang gila untuk update on the time ataupun on the spot pakai WhatsApp status ataupun IG story. Especially WhatsApp status lah. Aku selalu upload apa semua jadi kan. Tu bila aku nak zoom tu tercerah sangat. Aku try lah tengok setting pun tak ada masalah kan. Tu aku tak tahulah apa masalah dia yang sebenar. Even kalau hampa buka apps kamera, dia biasa bila hampa buka apps kamera, lepas tu hampa nak shoot video, hampa zoom, dia tak ada masalah. So benda tu tak ada masalah. Dia jadi bila aku buka dekat IG story ataupun WhatsApp status, itu kan jadi masalah. Okay, itu saja yang aku boleh huraikan pasal keburukan dan juga kebaikan Realme X7 Pro. Untuk yang tertanya-tanya aku pakai spek apa, ini adalah 8GB RAM dan 128GB storage. So dia tak bagi slot memory card yang aku tak suka tadi tu. Lepas tu prosesor dia adalah Dimensity 1000 Plus. Aku try make ML hari tu, memang aku puas hati dengan grafik dia. Okey lah. Okay, lagi satu, selain daripada hampa guna thumbprint, hampa boleh juga guna face sensor. Dia detect lah muka hampa kan, untuk hampa buka phone pakai muka. Dan voila,
senang lah kat situ sikit kan. Dia laju lah juga. Okay lah kan dengan grafik ML kan. Sebab bagi aku ML tak perlu grafik yang tinggi sangat pun. Dia lain lah dengan PUBG apa semua tu kan. Aku rasa itu sajalah pasal serba sedikit pasal Realme X7 Pro yang aku dapat sebulan yang lepas. And then hari ni baru aku review. Sorry kalau hampa dengar suara aku sengang-sengang sebab aku tak berapa nak sihat lagi. Tapi aku teruskan lah juga kan. Ni hari ni kira okey sikit lah berbanding dengan hari-hari sebelum ni. Kalau tak kau memang kau cakap pun macam malas nak layan. Sengau habis suara aku kan. Tapi tak apalah kan. Mungkin ni semua kafarah dosa apa semua, nak hapuskan dosa. Alhamdulillah hari ni hujan pula kan. Okay. So itu saja video kita untuk kali ni. Kalau apa-apa yang hampa nak tahu lagi, hampa boleh DM aku kat IG ataupun hampa komen je dekat bawah pasal phone. Okay. Aku taklah review semua phone. Aku just review phone yang mana aku ada je lah. So itu saja video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. And bye-bye. See you on next video. InsyaAllah aku akan post this week juga. Kita akan sambung berkenaan dengan extrovert. Bye-bye.